اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yaghsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Alhamdulillah sahabat FB semua. Apa khabar? Terima kasih kerana bersama Madam Ann Love Inspiration Series LIS kali ke-10 hari ini. Kita bersama lagi dalam taman-taman syurga untuk kita sama-sama menerima ilmu, insya-Allah. Kita mulakan majlis kita hari ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya sehingga ke hari kiamat, insya-Allah. Amin. Hi, assalamualaikum and a very good morning, madam. Thank you Amira Akila for being with us today. Thank you so much. Thank you. Okay, insya-Allah seperti biasa, Madam Ann akan cuba menjelaskan lagi tujuan platform Madam Ann Love Inspiration Series ini diadakan. Hanyalah untuk satu niat yang sama, satu objektif yang sama, iaitu kita ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighi anni walau ayah. Kita nak sampaikan, Rasulullah bersabda, sampaikan dariku walaupun sepotong ayat. Insya-Allah kita sama-sama di dalam platform Madam Ann kali ini untuk bersama-sama ada bonding power dengan orang-orang yang berjaya dalam bidang masing-masing, yang pelbagai bidang dan pengalaman, untuk kita bersama-sama menimba ilmu, insya-Allah. Baiklah, hari ini sahabat semua, kalau ada bersama Madam Ann hari ini, kita boleh tengok siapa yang bersama kami hari ini. Tolong share dan share lagi supaya lebih ramai yang dapat manfaat. Okey, boleh sentuh hati dengan tajuk akan kita gali sekejap lagi bersama
dua panel kita yang hebat insya-Allah. Hai Ala Adila, terima kasih. Faralisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck insya-Allah, semoga kita semua bercinta di jalan Allah. Amin. Cik Wan Aziz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Medan An, love inspiration, sharing is caring. Ya, exactly. Insya-Allah kita cuba yang terbaik. Thank you Cik Wan kerana bersama kami dan semua sahabat sekalian, stay ya sehingga ke hujung rancangan. Kita ada tajuk hari ini sangat menarik untuk kita kupas. Baiklah, hari ini Madam Ann sekali lagi ingin berkongsi cerita. Tidak mungkin saya bercakap seorang, tentu ada kawan tempat berbincang. Kawan bukan sebarang kawan. Kawan membawa ilmu pedoman, luhur budinya, tinggi bahasanya. Dengan setulus ikhlas hati, Madam Ann mempersilakan Tuan Asri Husin ataupun dikenali dengan Tuan Wacana Minda. Dipersilakan, terima kasih. Dan Cikgu Syahidah Syamsuddin atau Cikgu Syah, dipersilakan. Alhamdulillah, apa khabar Tuan Wacana Minda dan Cikgu Syah? Baik, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi menjadi tetamu Madam Ann untuk kali yang siri Madam Ann ini, kali ini ya Tuan Wacana dan Cikgu Syah, untuk makluman kali yang ke-10. Tuan Wacana bersiaran dari mana ya? Saya dari Kuantan sekarang. Alhamdulillah. Cikgu Syah? Saya dari Kota Baru, Kelantan. Okey, kita sama Cikgu Syah. Saya pun dari Kota Baru, dari dua tempat yang berbeza tapi membawa satu tujuan sama. Kita nak bercinta dengan mencari rasa kebahagiaan bersama supaya kita boleh sentuh hati kita dengan penuh rasa kasih sayang, insya-Allah. Okey. Untuk pengetahuan sahabat semua, Tuan Wacana Minda ataupun nama ini nama panelnya, nama sebenarnya ialah Tuan Asri Husin, merupakan Setiausaha Agung Persatuan Penyair Malaysia dan pengasas Komiti Menulis Malaysia, KISMA. Dan Cikgu Syah adalah cikgu dari SK Core Kota Baru, insya-Allah. Okey, kata-kata saya petik kata-kata Jalaluddin Rumi ya. Di dalam cahayamu aku belajar mencintai, di dalam keindahanmu aku belajar menulis puisi, insya-Allah. Baik, tanpa melengahkan masa, saya nak jemput dulu sebelum kita terus kepada perkongsian isi kita hari ini. Tuan Wacana, kalau boleh perkenalkan diri kepada sahabat kita untuk lebih kenal, mengenali dan lebih cinta mencintai, insya-Allah. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Madam Ann selaku host kita pada hari ini, Cikgu Syah juga selaku rakar dan pembicara kita pada hari ini, dan terlebih dahulu saya merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Madam Ann yang sudi mengundang saya untuk sama-sama berkongsi setitis ilmu milik Allah Ta'ala kepada hadirin-hadirat, sidang penonton, pendengar, pelayar sekalian. Dan insya-Allah semoga apa yang kita kongsikan pada hari ini sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kita semua, kerana ilmu itu bukannya milik kita tetapi milik pencipta Ya Khalid ya. Daik-daik pulang ke daik, sehari-hari berkebun pisang, budi baik dibalas baik, dalam hati dikenang orang. Jadi insya-Allah semoga pertemuan kita hari ini menjadi satu pertemuan yang indah, menjadi satu kenangan yang indah untuk kita sama-sama berkongsi kebaikan dan kita kongsikan pula pada orang lain ya. Jadi sebenarnya saya bukanlah sesiapa Madam Ann, bukanlah sesiapa Cikgu Syah ya. Cuma dihadirkan hari ini untuk berkongsi macam kata Madam Ann tadi. Saya merupakan Setiausaha Agung Persatuan Penyair Malaysia. Jadi Persatuan Penyair Malaysia ini merupakan satu persatuan yang menaungi penyair-penyair di Malaysia lah. Jadi penyair-penyair ini mungkin dalam kalangan penulis, penyajar, pemuisi, pengkarya, dalam apa saja genre syair, dalam apa saja genre puisi. Sebab puisi ni kan ada puisi moden, puisi tradisional. Jadi kesemua penulis boleh menyertai Persatuan Penyair Malaysia dengan syarat satu karya mereka telah pun diterbitkan. Maksudnya kita nak menaungi penyair-penyair di Malaysia ini bawah satu bumbung. Kemudian seperti kata Madam Ann tadi juga, saya telah mengasaskan komuniti menulis Malaysia. Kenapa saya mengasaskan komuniti menulis Malaysia?
Itu akan saya kongsikan nanti dalam kisah perjalanan hidup saya. Maksudnya saya nak bercerita macam mana kita sebagai orang yang biasa-biasa, tetapi kita nak membuat sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada bukan saja dalam satu komuniti yang kecil, tetapi komuniti seluruh Malaysia, sehingga saya merupakan komuniti dari Malaysia yang sebenarnya untuk kita sediakan ruang dan peluang kepada masyarakat di seluruh negara, komuniti walau di mana saja anda berada, untuk mengembangkan potensi sebagai seorang penulis. Jadi maksudnya komuniti menulis Malaysia ataupun KISMAI, saya gagaskan dengan tujuan untuk kita menyedarkan masyarakat bahawa setiap orang boleh menulis, setiap orang ada potensi untuk menulis, cuma perlukan satu platform sahaja yang perlu kita bimbing dan akhirnya boleh jadi penulis. InsyaAllah setakat itu saja untuk sesi ini. Baik. Terima kasih Tuan Wacana. Salah satu buku Tuan Wacana ada dengan saya sekarang, nak tunjuk dekat sahabat ya. Travel pergi Mekah dengan motor, insyaAllah. Pergi Mekah dengan motor. Okey, Cikgu Syah, sila perkenalkan diri. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu ribuan terima kasih diucapkan kepada Madam Ann kerana sudi menjemput saya. Dan rasanya ini adalah kali ketiga Madam Ann, sebab sebelum-sebelum ni bukan tak sudi tapi kekangan masa begitu mencemburui. Betul. Juga terima kasih pada Tuan Wacana Minda selaku rakan forum saya pada hari ini. Terima kasih beri laluan. Di ruang ini kita jalinkan ilmu bersulam pengalaman amat kerdil untuk dinyatakan demi satu perkongsian bertongkat paruh saya sampaikan. Saya Syahidawati binti Samsudin bertugas sebagai seorang guru di Sekolah Kebangsaan KOR dan tahun ini merupakan tahun yang ke-13 saya bertugas sebagai seorang guru, seorang isteri dan juga seorang ibu kepada 4 orang anak. Itu sahaja. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Cikgu Syah. Alhamdulillah. Okey, sahabat semua, kita dah pun mengenali rakan hebat kita hari ini yang akan mengupas tajuk hari ini ialah tajuk yang sangat menarik tentang puisi, iaitu puitiskan bahasa cintamu setenang hatimu. Kita nak tengok bagaimana puisi boleh menjadikan kita tenang dalam menggunakan bahasa-bahasa cinta, bahasa kasih sayang yang boleh mendekatkan hubungan kita. Hablum minallah, hablum minannas, insya-Allah. Sebelum itu saya nak raikan sahabat kita Ramla Omar, terima kasih. BFF sayang, terima kasih. Nazrah, Mazah Ibrahim, thank you ya. Okay, good luck, hebat wari hamba. Okay, insyaAllah. Thank you ya. Okay, insyaAllah. Kita pergi pada soalan kita yang pertama. Macam tadi saya dah baca kata-kata Jalaluddin Rumi tadi. Nak baca lagi sekali sebab seronok sangat. Dalam cahayamu, aku belajar mencintai. Di dalam keindahanmu, aku belajar menulis puisi. Tuan Wacana, puisi. Syah, Cikgu Syah, puisi. Sangat dekat di hati kita sebut puisi, kita suka kan. Masa macam satu benda yang boleh kita santuni. Masyarakat kita tahu kita hidup dengan puisi dari kecil, macam mana pantunnya, selokanya, iramanya, semuanya ada di situ. Jadi boleh tak hari ini Tuan Wacana dulu ke atau Syah boleh kongsikan dengan sahabat semua apa makna puisi? Apakah puisi itu sebenarnya? Silakan. Tuan Wacana dulu. Baik. Okey. Sebenarnya tajuk yang diberikan pada hari ini sebenarnya sangat menarik dan sebenarnya apabila saya diundang untuk menyertai siri inspirasi cinta ini dan saya diberikan tajuk sebegitu, wah, saya kata tajuknya pun dah menggugah nyali rasa, menggugah nubari, seperti saya ingat kata-kata yang saya pernah tulis dalam satu buku puisi saya, buku puisi Laki-laki yang mencari hari setelah kehilangan hari. Tajuk dia pun Laki-laki yang mencari hari setelah kehilangan hari. Mencari hari setelah kehilangan hari. Mencari hari, hari. Laki-laki yang mencari hari setelah kehilangan hari. Saya ada tulis satu saja pendek yang berbunyi, engkau memberi cinta jika pintu dibuka,
dan mengambilnya kembali ketika pintu ditutup. Dia ringkas sahaja, tapi maksudnya macam mana kita nak gambarkan betapa cinta itu bukan milik kita. Cinta itu diberi ketika pintu dibuka. Siapa yang buka? Tentulah pencipta kita yang buka dan mengambilnya kembali ketika pintu itu ditutup. Dan kalau kita nak kaitkan dengan puisi ini, betapa puisi ini boleh memberi ketenangan kepada kita. Macam kata Madam M tadi, kita terlebih dahulu saya kongsikan dulu apakah takrifan puisi. Mungkin ramai juga yang tertanya-tanya, apakah puisi, adakah puisi itu sajak ke, adakah puisi itu syair, ya. Jadi sidang hadirin penonton yang saya hormati sekalian, ya, puisi ini sebenarnya kita boleh kelaskan kepada dua kategori lah. Yang pertama puisi tradisional. Jadi puisi tradisional ini antaranya syair, pantun, seloka, gurindam, dan mungkin ramai pendengar, penonton tidak tahu bahawa kalau zaman dahulu, orang tua-tua dulu dia ada jampi, serapah, mentera, itu juga sebenarnya boleh dikategorikan dalam kategori puisi. Puisi, maksudnya puisi ini merupakan lontaran dalam bentuk, dia ada lenggan-lenggoknya, dia ada seninya sendiri, dia ada rentaknya sendiri. Itu merupakan puisi-puisi tradisional, ya. Dan kalau puisi moden yang paling popular adalah genre sajak lah. Ada genre sajak lah. Sajak itulah yang kita sering katakan. Kalau orang kata puisi, orang sering sinonimkan dengan sajak. Tapi sebenarnya sajak itu sebenarnya salah satu daripada cabang puisi dalam bentuk puisi moden, ya. Baik. Mungkin Syah boleh tambah? Ya, Cikgu Syah tambah. Tambah sikit lah. Puisi ni dia adalah gabungan seni pertuturan hasil olahan perasaan penulis untuk menggambarkan dambaan jiwa, sama ada sedih, kecewa, gembira, rasa syukur. Dan syair ni sebagai satu media untuk mengungkapkan isi hati tentang sesuatu peristiwa, kejadian atau perasaan seseorang. Syair ni dia sebagai satu di antara puisi lama yang digunakan untuk melukiskan sebuah cerita tentang nasihat, tentang agama, tentang cinta. Dan syair ni dia sebenarnya dia ada banyak irama, tapi yang biasa kita guna, macam contoh Syah mengajar sekolah rendah, biasa kalau syair yang ajar di sekolah rendah tu syair irama selendang delima. Contoh tersebutlah kisah, itu selendang delima. Lagi irama biasa yang kita dengar, irama dandan setia, irama narasi, irama hiasan, dan banyak lagi lagu di atasnya lah. Masya Allah. Thank you. Terima kasih Cikgu Syah. Kita ada sahabat dari Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya penulis dari Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Cik La Dolo Konari kerana bersama kami, ya. Terima kasih sangat. Kita telah pun tengok tadi sahabat semua apa itu puisi dan kita faham apa itu puisi. InsyaAllah sekarang kita nak tengok ada kata Buaya Hamka lagi, cinta bukan mengajar kita lemah tetapi membangkitkan kekuatan. Jadi Cikgu Syah dengan Tuan Wacana kita nak tengok macam mana orang-orang yang hebat menulis puisi ni, Tuan Wacana dan Cikgu Syah, boleh mencari kekuatan, ya, dengan adanya cinta terhadap, macam Syah sebut tadi, dambaan jiwa, kan. Daripada pengalaman dan dambaan jiwa kita mula menulis. Macam mana Cikgu Syah boleh mencari potensi diri Cikgu Syah sehingga tercetus kekuatan, kehebatan itu untuk menulis puisi. Boleh ceritakan dengan kita semua macam mana minat bermula dan sehinggalah meraih kejohanan piala ni, juara tahun ini. Silakan Cikgu Syah. Sebenarnya minat bermula tu dari kecil lagi, sebab saya dari tadika memang saya selalu menyertai sajak, pidato, jadi solo nasyid. Lepas tu sekolah rendah pun masih meneruskan, dan bila naik sekolah menengah slow down sikit, tapi saya pernah menulis cerpen untuk dimuatkan dalam majalah sekolah. Dan bila
bila masuk ke IPT, saya memang slow, memang tak ada buat yang berkaitan dengan bahasa lah. Dan bila mula jadi guru, saya banyak jadi pengacara majlis di sekolah dan sayalah pengacara majlis, sayalah yang menyanyi, sayalah yang bersajak, sayalah yang bersyair. Bila ada event di sekolah kan macam hari guru ke hari raya ke, memang Cikgu Syah je lah buat persembahan. Dan masa di Kuantan saya pernah buat persembahan bila ada event yang melibatkan pegawai-pegawai JPN, pegawai-pegawai PPD. Pernah jadi pengacara majlis dan buat persembahan nyanyian di semasa di Kuantan. Memang orang seni ni. Kelantan belum lagi lah. Sebab baru balik. Dan tahun ni bermulanya pertandingan syair tu, bila pentadbir masukkan dalam grup maklumat, maknanya mana-mana guru yang berminat untuk menyertai pertandingan syair boleh ambil kad PSK di PPD. Dan saya masa tu saja je kan. Okey, kita tengok wah syair best ni. Sebab dah lama rasa macam dah lama tak terlibat dalam benda-benda gini. Okey, saya pergi ambil kad tu dan masa tu memang berkobar-kobar lah semangat kan. Dan bila dia kata kena cipta syair sendiri dan pilih tema yang ada dalam kad tu, saya rasa macam dah lama tak menulis ni, rasa macam blur je kan. Dan bila nak cipta tu memang sebab kita kekangan masa dengan nak mengajar lagi, dengan kursus. Jadi bila nak mencipta syair tu, saya pilih tema guru sebab saya rasa itulah yang paling dekat dengan saya. Hai Cik Long, ada anak saudara kat sini. Hai Cik Long, ni kakak dan Echa. Dia juga selalu jadi MC dan nyanyi kalau majlis kahwin keluarga kami. Sufian Zahari Syah dan Fadil Samsudin. Macam rahsia ni. Cik Long bacalah syair nak dengar. Sekejap lagi Cik Fadil, don't worry, ada. Okey, sambung Syah. Okey, dan bila dah cipta syair tu dan kebetulan masa tu guru besar baru melaporkan diri di sekolah dan saya dapat tahu dia seorang orang bahasa yang hebat. Dan saya pergi tunjuk syair saya dekat dia dan saya cuba melakukan syair depan dia dan dia kata okey, boleh. Okey. Dan saya masa tu memang bersemangat, tapi bila dah lama-lama saya ada kekangan iaitu tak tahu nak rakam syair tu di mana. Okey. Dan saya PM tepi penganjur, saya bagi tahu puan, guru yang ambil kad PSK tu wajib ke menyertai pertandingan syair. Dan dia jawab cikgu, pertandingan ni diibaratkan seperti latihan ke atau homework untuk cikgu-cikgu. Sama macam cikgu bagi homework untuk murid-murid cikgu. Mereka perlu hantar tak homework yang cikgu bagi tu. Okey, kena. Saya rasa macam okey, nak tak nak saya kena teruskan. Alhamdulillah. Dan berjayalah. Dan bila saya bagi tahu guru besar saya macam saya tak nak teruskan, dia macam kenapa awak dah ada bakat, awak ada suara. Betul. Orang awak nampak memang, tapi Cikgu Syah macam sebab kekangan kita jadi tak kreatif, kekangan kerja. Betul. Lepas tu kebetulan masa tu saya kena pergi kursus di SSEP. Kursus EVPSS dan memang melibatkan rakaman studio, pengacaraan majlis, penulisan skrip dan Masya Allah, Allah buka jalan. Ya. Dan saya terfikir macam boleh tak kalau macam saya tanya pegawai yang terlibat, boleh tak encik kalau saya nak rakam syair di sini. Saya tanya dia pagi tu dan dalam pukul 11 tu dia call, okey cikgu boleh datang sekarang kita buat rakaman. Masya Allah. Siapa tu yang menolong Syah tu? Bagi kredit sikit, sebut nama. Saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih pada Encik Zul Kini. Cik Zul. Ya. Dan juga Encik Iskandar Zulkarnain, pegawai kat SSTP tu. Dan saya masa tu saya memang tak ada persediaan. Syair pun saya tak hafal lagi. Tapi diorang tak apa cikgu, tak apa.
kami type Okey. ini. Syah, maknanya bantuan yang Allah hantar tu menyebabkan Syah berjaya. Okey, Allah lorongkan jalan-jalan sehingga menjadi Johan Sayembara Dendangan Syair Piala Kad ASK Malaysia peringkat kebangsaan Johan Negeri 2020. Tahniah Cikgu Syah. Terima kasih Syah. Nanti kita cerita lagi. Nanti kita cerita lagi. Okey, terima kasih kepada sahabat semua, Kak Dahlia kerana bersama kami. Waalaikumsalam. Okey, Tuan Wacana. Macam Cikgu Syah juga bermula daripada minat, tapi disebabkan banyak kerja sehingga lupa minat tu. Tapi kawan-kawan, guru besar Syah semua support ya. Maknanya nampak sokongan diberikan oleh keluarga dan juga kawan-kawan. Tuan Wacana pula ceritakan pada kami nak dengar macam mana Tuan bermula sehinggalah sekarang ini mendapat anugerah tokoh bahasa Melayu sektor pendidikan KPM KPT 2020. Kalau saya nak baca listing panjang ni, ikon seni budaya tokoh inovasi Selangor, hadiah sastra, tahniah dari kami. Silakan Tuan Wacana. Baiklah. Suka untuk saya memetik kata-kata sastrawan negara Profesor Emeritus Muhammad Haji Saleh yang mengatakan bahawa dengan membaca puisi menjadikan pembaca lebih bijaksana. Maksudnya Profesor Emeritus Muhammad Haji Saleh kata dengan membaca puisi menjadikan pembaca lebih bijaksana. Okay. Kalau kita fikir dekat situ, kenapa Muhammad Haji Saleh kata tidak berkata sebegini dengan membaca cerpen, dengan membaca novel, dengan membaca skrip drama, tetapi Prof mengatakan bahawa dengan membaca puisi menjadikan pembaca lebih bijaksana. Maksudnya kenapa berkata sebegitu? Kerana jawapannya sebenarnya sebab apabila kita membaca puisi ini, kita bukan sekadar membaca teks tetapi juga kita membaca subteks. Maksudnya kita bukan membaca lapisan pertama tetapi kita mendalami lapisan kedua, lapisan ketiga sehinggalah kita menemukan betul-betul apakah yang hendak disampaikan oleh penulis itu. Berbeza kalau kita baca macam novel ke cerpen, kita baca kita terus faham kan? Kita terus faham, cuma kita tak sabar nak cari apa akhir jalan cerita sahaja. Kalau kita baca puisi, kita baca, kita termenung sekejap fikir apa yang nak disampaikan ini, kita fikir-fikir sampailah kita ketemu jawapan. Saya juga nak membawa kata-kata daripada salah seorang tokoh penyair negara kita yang sangat terkenal, Latif Muhyiddin. Latif Muhyiddin mengatakan bahawa membina puisi ini seperti kita hendak membina sebuah perigi. Sebuah perigi yang kita susun, bongkar batunya satu persatu kita susun, kita konkrit betul-betul. Bila perigi itu sudah siap, perigi itulah nanti akan menjadi satu tempat persinggahan pengembara untuk minum di situ ataupun tidak singgah langsung. Maksudnya di sini puisi itu strukturnya dibina bukan sekadar kita bina sahaja, tetapi kita bina dengan kukuh, kita bina dengan utuh, dengan mantap supaya hasilnya nanti boleh dinikmati oleh orang lain. Jadi sebenarnya saya bercerita tentang itu, saya nak kaitkan dengan kisah perjalanan hidup saya. Sebab macam mana kita lahir dan akhirnya membentuk karakter diri kita banyak berkait dengan kehidupan dalam hidup kita. Saya ingat juga satu kata-kata yang saya tulis juga, sepotong perjalanan sering meninggalkan sejuta debu sebagai kenangan. Tetapi debu itulah yang sering kita lupakan. Maksudnya kita sering mengingat perjalanan kita tapi kita tidak ingat debu-debu yang melekat pada kita itu sebagai inspirasi kepada kita. Dan penyair penulis ini sebenarnya sering dikaitkan sebagai pemotret peristiwa yang baik. Saya sebenarnya kisah hidup saya panjang sebab saya banyak berhijrah. Saya arwah ayah berasal dari Tumpat, Kelantan di Pantai Seri Tujuh. Pantai Seri Tujuh akhirnya berpindah ke Terengganu, terus ke tanah, duduk di kawasan pedalaman di Hulu Terengganu, belajar di sana, akhirnya berpindah randah dan sebagainya. Pengalaman hidup kita terus sebenarnya bila kita hidup dalam kesusahan, kita pergi menoreh getah, kita pergi ke Bendang, kita pergi kelapa sawit, hari Minggu kita tolong mak ayah kita pergi menebas dan sebagainya. Itu membina satu kekuatan karakter kita supaya kita tidak menjadi satu manusia yang lupa diri. Dan sebenarnya pengalaman-pengalaman itu bila kita pindahkan nanti ke dalam karya-karya kita, dia akan jadi satu cerita yang tidak dibuat-buat. Saya ingat satu cerpen yang saya tulis yang telah tersiar di Pita Bahasa bulan berapa bulan 6 baru-baru ini, yang bertajuk Hikayat Caran Kulina dan Riwayat Kunang-Kunang.
Okey. Hikayat Karang Kulina dan Dawai Kunang-Kunang itu bercerita tentang kisah hidup kita semasa kecil, macam mana kesusahan kita. Akhirnya dari kesusahan itu kita membuatkan kita berfikir, dan akhirnya bila kita dah berjaya, kita menulis balik kenangan-kenangan itu untuk kita beri inspirasi kepada orang lain. Jadi maksudnya di sini sebenarnya dalam proses kita berkarya, yang terbaiknya kita mengutip kembali pengalaman kita, mengutip kembali debu-debu dalam perjalanan kita. Yang cantiknya kita kutip debu-debu tu, jangan kita kutip permata untuk kita terjemahkan. Sebab itulah saya ingat seorang rakan saya pernah berkata pada saya lah, kalau kita nak jadi penulis yang baik, kalau kita pergi mana-mana kan, pergi mana-mana, pergi travel mana-mana ke mana-mana, jangan sesekali duduk di hotel yang mewah. Okey. Sebab kalau duduk di hotel mewah ni, dia kata kita tidak akan dapat melihat keadaan sebenar di tempat itu. Jadi baiklah dia duduk di tempat-tempat yang di rumah-rumah yang kecil, di lorong-lorong dan sebagainya. Dan sebenarnya inilah yang saya amalkan sebab saya suka mengembara. Jadi bila saya pergi contohnya ke Indonesia dan sebagainya, saya suka duduk di pesantren-pesantren, di pondok-pondok. Maksudnya di situ kehidupan yang biasa-biasa, tapi dari kehidupan yang biasa-biasa itulah kita menemukan banyak perkara yang luar biasa untuk kita hasilkan puisi. Jadi maksudnya prosesnya sebenarnya perjalanan hidup kita sendirilah sebenarnya yang banyak mengajar kita macam mana kita memerhati apa yang kita perhatikan, kita pindah ke dalam bentuk kata-kata, dan kata-kata itulah sebenarnya yang kita terjemahkan secara tulus, secara polos, secara jernih ke dalam karya kita untuk menghasilkan sebuah karya yang benar-benar sampai kepada khalayak. Alhamdulillah, Masya Allah, hebat. Terima kasih Tuan Wacana. Sahabat sama Kasidah Abdul Majid Mujib, dia kata bergema satu rumah tengok live Kak Long. Cikgu Syah. Riuh satu rumah. Dr. Suzana, hai. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama kami Dr. Su. Okey. Kita kalau ada sahabat semua ingin berkongsi idea, pendapat ataupun ingin menanyakan soalan ya kepada Tuan Wacana kita dan juga Cikgu Syah, boleh tulis di ruangan komen ya. Di ruang komen itu boleh tulis dan insya-Allah kita sama-sama kupas kalau ada apa-apa sahabat ingin berkongsi dengan kami semua insya-Allah. Hai Dr. Azura Hashim. Waalaikumsalam. Semua panel yang hebat, masya-Allah. Insya-Allah doakan kami. Terima kasih bersama kami Dr. Azura Hashim. Okey. Baiklah, kita teruskan lagi ya. Cikgu Syah dan Tuan Wacana. Kita dah tengok tadi macam mana dekatnya puisi itu apabila kita disentuh oleh debu-debu tadi, kata Tuan Wacana. Maknanya bila kita berdepan dengan ujian, berdepan dengan kesusahan, barulah ia menjadikan kita boleh menulis dari hati. Sebab benda itu akan menjadikan kita satu karakter yang bila kita tulis betul-betul polos dan betul-betul dari hati kita, insya-Allah akan menyentuh hati orang-orang lain juga. Maknanya memang kesusahan dan ujian itu sinonim untuk membentuk karakter ya, Tuan Wacana? Betul. Itu salah satu faktor yang kuat lah. Salah satu faktor yang kuat ya. Sebab kalau kita ambil contohnya macam kalau kita mungkin khalayak pernah dengar tentang nama seorang penulis di Terengganu, seorang penyair J.M. Aziz. Mungkin pernah dengar J.M. Aziz, seorang penyair yang buta, yang tak nampak, tetapi berjaya menghasilkan puisi-puisinya yang tentang seberantake Kuala Terengganu, tentang lautan yang digambarkan seolah-olah beliau sendiri dapat melihat. Maksudnya macam mana kekuatan hati seorang penulis yang benar-benar tulus itulah ya. Kan kalau kita tengok syair cubaan pertama Cikgu Syah sehingga menobatkan Cikgu Syah sebagai Johan pertandingan sayembara dendangan syair tu ialah bila Cikgu Syah memilih tajuk guru. Maknanya dekat di hati kita dan segala ujian dan cabaran dan dugaan Cikgu Syah sebagai guru itu menjadikan Syah boleh menulis dari hati kan Cikgu Syah? Sajak pun dekat syair itu. Ya, betul. So bila Cikgu Syah sampaikan pun betul dari hati dan sentuh hati kita semua insya-Allah. Sekejap lagi kita akan kongsi ya syair Cikgu Syah itu nanti insya-Allah. Baiklah, Puan Wacana, balik pada soalan kita, macam mana ya kalau kita nak memuitiskan bahasa. Tadi kan kita dah ada puisi, kita nak ambil puisi tu menjadi satu yang puitis supaya menjadi bahasa cinta, kena dengan tajuk kita tadi untuk menjadi bahasa yang menyentuh hati.
Okey, dan bila dah sentuh hati, hati itu jadi tenang dengan bahasa yang kita gunakan itu. Bahasa yang kalau Tuan Wacana kata tadi, bukannya dia boleh baca dan terus faham. Kena baca, kena tengok apa yang tersirat di sebalik kata-kata itu memerlukan kebijaksanaan. Dan apabila bijaksana itu, hati kita menjadi tenang. Saya suka relate dengan mindset yang bila kita berilmu kan, bila kita cari ilmu itu akan turun ke dada dan kita akan tenang dan apa saja yang kita buat insya-Allah akan menjadi kan. Jadi boleh tak Tuan Wacana komen dari segi macam mana kita nak puitiskan bahasa itu dari maksudnya bagaimana kita berdepan dengan audiens, kalau Tuan Wacana menulis itu macam mana puitisnya bahasa-bahasa cinta yang Tuan Wacana gunakan itu supaya message itu sampai ke hati semua yang membaca dan yang mendengar. Silakan Tuan Wacana. Baiklah, saya nak memetik kata-kata sekali lagi, kata-kata Latif Muhyiddin, kata-kata Latif Muhyiddin yang mengatakan bahawa membina puisi itu seperti perbuatan mengetam kayu. Mengetam kayu bukannya mengetam kayu sekarang ni, mengetam kayu zaman dulu yang pakai tak tahu media biasa atau tidak. Mengetam kayu yang pakai alatan tu yang zaman dulu tu, yang pakai manual itu. Maksudnya kata membina puisi ni seperti mengetam kayu, mengetam sehingga kita hakis-hakis sehingga yang tinggal kayu yang benar-benar solid sahaja. Jadi maksudnya yang licin sahaja, yang bila orang pegang orang rasa halus licin sahaja. Jadi maksudnya di sini dalam proses membina puisi ini, maksudnya bila kita membina satu puisi, kita bina satu puisi menggunakan ayat-ayat panjang dan sebagainya, biasanya dalam prosesnya kita akan perang dulu, lepas tu kita akan buang sikit-sikit mana kata-kata yang kita rasa macam kurang penting, yang kita kata kalau kita buang tidak mencacatkan kata-kata itu, tidak menghilangkan nilai estetika keindahan kata-kata itu. Akhirnya yang tinggal betul-betul macam kayu tadilah, yang betul-betul yang licin, yang halus sahaja, yang bila orang lihat, orang pegang, orang akan terasa kesannya itu. Jadi macam itulah juga dalam bentuk puisi. Jadi kalau kita tanya mana-mana penulis pun macam mana nak menghasilkan sebuah karya, sebuah puisi yang baik, rata-rata mereka akan menjawab tulislah dari hati. Tanyalah Bonda Noor ke Sri Diah ke penulis-penulis terkenal tanah air kita, memang akan jawab menulislah dari hati. Tapi kita tanyalah pula, mungkin cakap menulis dari hati ni senang je, tapi macam mana nak menulis dari hati? Kita kata semua orang menulis dari hati, tapi yang keluar yang tulisan tu tak indah pun, keluar tulisan biasa dia juga kan. Betul. Tak ada kesah. Aku ajarkan macam tu lah. Jadi sebenarnya perkara ini sebenarnya macam kata seseorang negara Ihsan Said lah. Ihsan Said mengatakan bahawa sebelum seseorang itu ingin menulis, membaca. Berapa kali membaca. Baca tu banyak kali diulang-ulang barulah menulis. Jadi dekat sini maksudnya membaca tu saya tak berapa ingat berapa kali, tapi membaca tu diulang banyak kali sehingga baru menulis. Jadi maksudnya di sini membaca itu memberikan taman-taman ilmu kepada kita, memberikan glosari kepada kita, memberikan pembenaran kata kepada kita yang kita kata sebagai diksi. Diksi ini maksudnya bila kita dah banyak membaca, kita akan menemui banyak kosakata, kita pilihlah kosakata yang menarik. Contohnya kalau dalam bahasa puisi ini ada perkataan-perkataan yang agak lain dari bahasa biasa. Contoh kalau ayat biasa kata pelangi, tapi kalau dalam bahasa puisi kita panggil dia biang lala. Kita tulis biang lala. Biang lala mencari syurga, biang lala. Kalau pula kita kata macam guruh, petir, tapi dalam bahasa puisi kita kata prahara. Masya-Allah. Tapi kalau kita kata perasaan kosong dalam diri, kosong yang teramat kosong sehingga menimbulkan distress kan, yang kemurungan itu kita panggil dia katarsis. Jadi sebenarnya yang menariknya dalam bahasa puisi ni, kita membuat pembacaan, akhirnya kita membuat kajian dan akhirnya kita menemukan diksi-diksi yang sebenarnya yang jarang-jarang khalayak biasa temui. Dan ada juga orang tanya, dia dah baca banyak buku dah tapi tak dapat pun kata-kata macam tu. Kata-kata dia biasa je. Jadi saya pun tanyalah, saya kata nak membaca pun kenalah memilih bahan bacaan yang betul.
Memilih yang betul. Memilih bahan bacaan yang betul dan daripada penulis yang betul lah. Maksudnya kalau kita nak belajar, kita nak belajar tentang puisi, tentang sajak, kita bacalah karya-karya, buku-buku puisi, penulis sajak yang benar-benar kita dah nampak hasilnya. Dari situlah kita dapat belajar. Contoh kalau macam buku sajak di Malaysia, kalau kita nak tulis sajak, nak tulis puisi, antara yang wajib kita baca seperti buku Zain Kasturi, Latif Mohidin, T. Alias Taib, Rahman Syahri. Rahman Syahri pun apa ni, Tok Guru apa ni, Dr. Muiz juga tu. InsyaAllah. Sifu. Datuk Rahman Syahri ni istimewa yang dikenali sebagai Al-Hafiz Puisi. Al-Hafiz Puisi ni sebab kenapa dipanggil Al-Hafiz Puisi? Sebab beliau menghafal lebih dari 300 buah sajak. Hafal. Masya Allah, hafal saja, hebat. Orang yang baca puisi adalah orang yang bijaksana, insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Wacana supaya bahasa yang kita gunakan setelah mengetam papan ya sekian lama akan menjadi satu terapi, inspirasi dan motivasi. Dan menulis dari hati itulah yang maknanya bila kita tengok macam pandemik sekarang ni, pandemik COVID-19 sekarang, maknanya orang-orang yang ada nilai seni untuk berkarya ni akan menulis dari hati, melihat sekeliling itu karyanya, maknanya dekat dengan apa yang berlaku sekitar kita hari ini kan Tuan Wacana, insya-Allah. Cikgu Syah, Cikgu Syah, macam mana Cikgu Syah sebagai ibu kan, sebagai guru menggunakan bahasa puitis ini untuk bermain dengan bahasa-bahasa puisi ini supaya dekat dengan hati anak-anak kita, seharian kita kan dengan anak-anak dan juga anak didik di sekolah. Silakan Cikgu Syah. Okey, sebagai contohlah, sebagai ibu kan, sebagai seorang ibu, bila anak meragam, sebab saya ada pengalaman anak saya yang ketiga tu memang seorang yang agak meragam dari kecil sampai sekarang, dah 5 tahun dah. Dan saya gunakan pendekatan berzikir, sebab zikir tu termasuk dalam kategori puisi, puisi bebas. Masya Allah. Bersifat khusus untuk Allah dan Rasul. Ataupun unsur-unsur ketuhanan. Jadi bila kita berzikir ni, kita nak menenangkan anak, tapi dalam masa yang sama kita nak menenangkan diri kita juga sebenarnya. Sebab bila anak dah meragam ni kan. Hanya ibu yang faham. Ya. Jadi bila kita berzikir tu dalam masa yang sama kita boleh tenangkan dia dan kita boleh tenangkan diri kita, terapi untuk kita. Dan sebenarnya zikir ni merupakan terapi terbaik lah. Dan dari sudut sebagai seorang guru, sebagai contoh sebelum kita mulakan PDPC kita ada set induksi kan. Jadi masa tu saya akan, anak-anak hari ni kita mulakan dengan syair dulu. Siapa yang nak mulakan syair? Jadi yang mana memang minat tu memang berebut-rebut lah kan. Jadi masa tu sebenarnya kita boleh tengok bakat murid secara tak langsung, dan sebenarnya dah cikgu pun memang minat benda gitu kan. Jadi memang cikgu pun sama naik dengan anak murid. Jadi itu sebagai satu terapi lah untuk guru dan murid juga. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Syah. Saya nak ambil sekejap sahabat FB kita yang bersama kita ini. Terima kasih semua Dr. Suzana. Ya, saya tahu GM Aziz pernah bercakap dulu dengan beliau. Okey. Cik Alamanda Desa, Waalaikumsalam, moderator dan para panel hadir untuk menimba ilmu. Terima kasih sama kami Cik Alamanda Desa. Cikgu Nur Salam, terima kasih. Nurul Natasha, Nazra dan Cik Zahari. Terima kasih bersama kami. Kita bersama dua panel hebat hari ini. Kita berbicara tentang macam mana nak memuitiskan bahasa cinta, bahasa kasih sayang dalam setiap perhubungan kita dengan dalam keluarga kita, dengan sahabat-sahabat kita dan seluruh masyarakat, insya-Allah. Terima kasih juga Cik Muhammad Zainuddin, terbaik perkongsian, insya-Allah semoga boleh memberi manfaat. Baiklah, kita dah bersama tadi dan kita dah tengok isu apa yang telah dikupas dengan baik sekali oleh Tuan Wacana dengan Cikgu Syah. Sekarang ada banyak permintaan kat sini nak dengar. Okey, insya-Allah Cikgu Syah Johan syair peringkat negeri Kelantan tahun 2021 ini. Insya-Allah kita sahabat kat sini nak dengar lah Syah, boleh ya Syah syair sikit hari ni.
Okey, Boleh. Okey. bila Syah menyertai syair, Syah dapat buku ni. Okey. Buku ni dia pihak ASK bagi dan dalam ni adalah syair guru-guru yang menyertai seluruh Malaysia. Okey. Ini Syah. Hebat. Alhamdulillah, itu Syah ya. Okey. Okay. Sebelum tu Syah nak ucap terima kasih pada keluarga dan juga suami tercinta yang banyak menyokong, warga Barisan Pentadbir dan seluruh warga Sekolah Kebangsaan KOR, kawan-kawan yang banyak support Syah. Awak memang bolehlah Syah. Jadi dia orang memang support sepenuhnya. Dan juga Syah, guru besar Syah ada bersama kita ni. Ya. Encik Muhammad Zainuddin. Terima kasih. Terima kasih GB. Okey, dan terima kasih bersama kami. Terima kasih pada mantan guru besar Syah sebelum ni, Ustaz Abdul Hadi bin Juno, yang sekarang bertugas di Sekolah Kebangsaan Kem Pengkalan Cepa. Beliau lah yang banyak memberi dorongan dan kata-kata semangat. Dan terima kasih juga pada Puan Hayati Daud, inovator kad ASK dan penyelaras pertandingan Piala Kad ASK Malaysia. Dan juga pada Encik Zul dan Encik Iskandar yang banyak membantu Syah semasa rakaman syair. Betul. Okey, Syah akan bersyair. Silakan. Tajuk Guru, Irama Hiasan. Inilah cerita kerja mulia, mendidik membimbing sehabis daya, seperti lilin memberi cahaya, tiada balasan harta yang dipinta, bukan duit ukurannya harta. Murid berjaya, itulah didamba, jasa dikenang bukan diminta, sehingga saat di hujung nyawa membimbing mendidik perihal duniawi, juga tak lupa tentang syurgawi. Gurulah obor sinar pertiwi, gurulah ilmuwan kalam hakiki. Terima kasih. Masya Allah, semua terpaku dan terpegun Cikgu Syah. Tengok komen Cik Alamanda Desa. Merdunya syair yang dilagukan oleh Cikgu Syah, terkesima mendengarnya dalam menghayati baris-baris syair yang dilagukan. Indah. Tahniah Cikgu Syah. Terima kasih. Cik Abdullah Farhan Handa. Cik Anis Madihat. Adik, thank you. Terima kasih atas post yang bermanfaat. Terima kasih adik. Irfan Khairi, terima kasih bersama kami. Syah, lepas ni kena masuk lagi, tak boleh berhentilah. Bakat tu dah nampak kan Tuan Wacana kan. Tak kena terus every year masuk insya-Allah setiap tahun. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, terima kasih Cikgu Syah. Tuan Wacana, Cikgu Syah dah berikan kita satu syair ya yang sangat merdu. Macam mana dengan Tuan Wacana? Kami nak dengar ni satu hadiah puisi yang Tuan Wacana boleh kongsi dengan kami insya-Allah. Silakan. Baik, insyaAllah. Tapi taklah semerdu macam suara Syah.
Tak sama je. Baiklah, saya akan sampaikan sebuah puisi. Puisi Allah ini Akbar, insyaAllah. sebenarnya pernah saya sampaikan ketika menjadi tamu di Selamat Pagi Malaysia. Ketika itu kita mengadakan satu baca puisi dunia, satu suara satu dunia yang telah melibatkan sebanyak hampir, seingat saya, 22 buah negara di seluruh dunia. Kita sama-sama melahirkan bahasa jiwa kita dalam bentuk puisi, dan saya telah menghasilkan sebuah sajak yang berjudul Tangis Kecil, Puisi Pun Menangis. Tuhan, di bawah kandil, bilah cahaya tembus di jiwa. Sebuah desa sesepi malam, sebuah kota sesunyi kelam. Air mata hanya gelombang tanpa makna. Kata-kata tenggelam ke dinding harapan. Tuhan, ada suara perih pedih dari langkah yang patah. Lelah kala bersabung resah. Saat pena menari-nari di gelanggang duka, angin merintih, tanah tersimbah darah. Tangis kecil dan puisi pun menangis. Di bawah kandil, bilah cahaya tembus ke jiwa. Air mata jadi titis sesuci embun. Tuhan, musim gugur mungkin datang lebih awal. Kau menjemput untuk ke syurgamu. Kenangan demi kenangan luruh di pelupuk usia. Anak-anak bermain di bawah bebayang rembulan, berlari-lari meninggalkan jingga senja. Ketika daunan jatuh dalam dadapanmu, cinta luruh di beranda doa. Tangis kecil, puisi pun menangis. Tangis kecil, puisi pun menangis. Tangis kecil dan puisi pun menangis. Terima kasih. Dan Madam Ann pun sedang menangis. Orang crying. Ini puisi sempena pandemik. Oh, Puisi pandemik sempena COVID-19 ya? pandemik COVID-19 ya. Ya, Tentang betul. sebenarnya It's tentang such a- kisah anak yang kehilangan ibu bapanya kerana COVID ya. Masya Allah. Nampak tak bila kita dengarkan memang dia dari hati dan sentuh hati. Cik Wan Azli, dan dengan bahasa puitis menulis dari hati terbaik Tuan Wacana dan Cikgu Syah, perkongsian menarik dalam karya infografik saya gunakan melukis dari hati. Jom #Madam Ann Channel. Terima kasih. Ini Cik Wan Azli ini ialah kasih hati suami tercinta Cikgu Syah untuk tuan-tuan Wacana. Sahabat baik kami. Okey. Terima kasih. Tahniah Tuan Wacana Minda, puisi yang menyentuh hati. Betul Cik Alamanda. Bukan setakat menyentuh hati, Madam M dah mengalir dah betul tadi. Dr. Su kan, wow hebat. Tahniah. Terbaik Cikgu Syah, Harrison Hussein. Okey, terima kasih. Cik Fadil, terima kasih kerana terus bersama kami. Memang puisi ini sangat dekat, sangat senang untuk sentuh hati dan kita rasa terpanggil untuk bersama dalam tema yang diberikan. Maksudnya bila anak itu menangis, kita relatekan dengan kehidupan pandemik sekarang ini. Bagaimana ramai yang di luar sana yang diuji dengan ujian lebih berat dari kita. Kita setakat
terkurung dalam pandemik, tidak boleh keluar, tapi bila kita tengok dengan menggunakan puisi, kita baca puisi yang kita dengarkan dengan sajak oleh Tuan Wacana, itu lebih dekat. Kita rasa ada pelbagai lagi ujian yang lebih hebat berbanding kita di luar sana, dan kita insya-Allah akan lebih insaf, ya, dan lebih menyintai dan bersyukur dengan segala apa yang kita ada. Puan Zulaini, masa sekejap sangat madam, tapi kita sambung panjang sikit Zul, don't worry, sahabat saya Puan Kaunselor. Terima kasih Zul bersama kami. Okey. Seterusnya Tuan Wacana, ada lagi ke sajak orang nak dengar ni? Kena sambung lagi satu sesi. Akhir nanti bulan-bulan ke. Cikgu Syah pun kena berkunjung lagi ke Madam Ann, platform Madam Ann Siri ni untuk terus berkarya, ya, dengan seni-seni yang sangat puitis dan menyentuh jiwa, insya-Allah, bahasa cinta yang sangat lengkap dan menarik. Tuan Wacana, sahabat semua nak tahu macam mana nak menyertai Tuan Wacana punya platform berpuisi dan segalanya. Kalau ada apa-apa yang Tuan nak share dengan kita semua hari ini tentang aktiviti terkini, Tuan, silakan. Ada sahabat saya juga tu, Carol, sahabat saya, sahabat lama tu. Sahabat lama. Baik. Tuan Carol, terima kasih. Di mana sekarang Tuan Carol ni? Terubat rindu nak dengar lenang puisi sahabat perjalanan. Dia rindu, sekarang dah terubat rindu, alhamdulillah. di apa ni, Pasir Putih rasanya. Pasir Putih rasanya. Alhamdulillah. Ke Tanah Merah. Pasir Putih, Tanah Merah. Baiklah, yang pertama saya akan bercakap tentang Persatuan Penyair Malaysia. Okey, Persatuan Penyair Malaysia, presidennya sekarang Datuk Rahman Syahri lah, Datuk Profesor Rahman Syahri, yang kalau peminat puisi di Malaysia, di Nusantara, pasti kenal lah Datuk Rahman Syahri ini. Merupakan tokoh puisi kita, Al-Hafiz puisi, ya, yang banyak bercakap tentang puisi lah, berkongsi. Dan kalau nak menyertai Persatuan Penyair Malaysia, syaratnya mudah saja, tuan-puan, rakan-rakan sekalian, perlu ada satu sajak yang telah disiarkan di mana-mana media cetak. Maksudnya media cetak ni maksudnya dah pernah keluar surat khabar ke, dah pernah keluar dalam buku-buku antologi ke kan, antologi puisi ramai-ramai tu ke. Jadi kami pun sering buat projek antologi puisi, nanti boleh saja ikuti, dan kalau karya tuan-puan terpilih dalam buku itu, maksudnya boleh mendaftar sebagai ahli Persatuan Penyair Malaysia. Dan dalam program Persatuan Penyair Malaysia ni, kita banyaklah buat bengkel dan sebagainya, buat bimbingan dan sebagainya, dan boleh lihat di FB kami, Facebook kami, Persatuan Penyair Malaysia. Boleh add untuk hantar pertemanan, dan nanti insya-Allah nanti saya akan terimalah pertemanan itu, Persatuan Penyair Malaysia, ya. Dan Persatuan Penyair Malaysia ini sebenarnya bukan setakat terkenal di negara kita, tetapi di Nusantara ini kita ada jalinan yang cukup besar lah dengan rakan-rakan di Nusantara. Kemudian yang kedua macam saya katakan tadi, saya juga merupakan penggagas ataupun pengasas komuniti menulis Malaysia. Jadi komuniti menulis Malaysia ni sebenarnya, kenapa saya nak menubuhkan komuniti menulis Malaysia ini? Kerana saya nak tunjukkan kepada masyarakat di luar sana bahawa anak kampung seperti saya, semasa berpindah ke Terengganu, duduk di kawasan hulu Terengganu. Kawasan hulu, bukannya kawasan bandar, hulu Terengganu, maksudnya kita berasal dari kawasan pedalaman, dari kawasan hulu, kita juga boleh menulis. Dan setakat ini komuniti menulis Malaysia saya gagaskan pada tahun lepas, dan projek terbaru kita yang seperti di paparan skrin layar skrin sekarang, kita ada buat antologi puisi keindahan dan keistimewaan setempat, yang merupakan satu projek penulisan mega. Setiap negeri ada 14 buah negeri di Malaysia. Setiap negeri itu kita akan keluarkan satu buku yang menulis tentang sajak tentang negeri berkenaan. Maksudnya kalau Kelantan, sajak tu tentang negeri Kelantan. Yang menariknya dia ada puisi moden, lepas tu sajak itu pula kita terjemahkan dalam bentuk sajak dialek. Maksudnya sajak tu, kalau sajak Kelantan tadi, terjemahkan pula dalam bahasa Kelantan, kecek Kelantan sajak tadi lah. Kemudian satu lagi pantun. Jadi kalau rakan-rakan di luar sana berminat untuk setiap projek ini, boleh layari laman FB kami, Kismy, KISMY. Kismy itu merupakan singkatan kepada Komuniti Menulis Malaysia. Jadi komuniti menulis Malaysia ni kita nak beri ruang dan peluang sebesar mungkin kepada masyarakat dan komuniti menulis di luar sana untuk mengembangkan potensi mereka, dan kami bimbing sebagai penulis.
Di layar skrin sekarang tu, Travelog Pergi Mekah dengan Motor tu merupakan satu buku travelog yang baru saja dilancarkan oleh Menteri Besar Kelantan pada bulan 6 rasanya baru ni. Dan Travelog Pergi Mekah dengan Motor ni sebenarnya satu kisah yang sepatutnya dibaca oleh khalayak di luar sana kerana sangat memberikan inspirasi. Kerana Travelog Pergi Mekah dengan Motor ini bercerita tentang pengembaraan tiga orang sahabat yang bukannya muda, Abelani itu berumur 65 tahun, Abel Mat 60 tahun dan Pali 40 tahun. Mereka pergi ke Mekah pada tahun 2018 saya ingat 2018. Pengembaraan menaiki motor kapcai dari Kota Baru pergi ke Tanah Suci Mekah selama hampir 3 bulan, merentasi 8 buah negara sejauh 14,000 kilometer. Ini sangat memberi inspirasi pengembaraan dalam perjalanan itu macam mana, dan saya menulis buku itu berdasarkan kisah benar mereka. Masya Allah, hebat. Ini buku apa? Cinta? Ini cinta ini cinta ni yang buku saya selenggarakan keluaran UPSI yang bertajuk Yang Kau Bunuh Adalah Cinta. Tajuk dia. Yang Kau Bunuh Adalah Cinta. Kenapa kau bunuh cinta? Yang ni sangat sesuai dengan tajuk kita hari ini. Yang Kau Bunuh Adalah Cinta. Ini pun boleh dapatkan. Dan yang ni yang saya katakan tadi, ini kata-kata yang saya suka petik lah. Sepotong kenangan adalah sejuta debu yang sering hinggap dalam perjalanan. Dan sejuta debu adalah sepotong kenangan yang sering dilupakan. Jadi saya minta penonton fahami maksudnya. Sebenarnya apa yang kita bercakap hari ini tentang ini sebenarnya. Tentang kenangan dan debu. Ini merupakan buku-buku lain yang telah saya hasilkan lah. Alhamdulillah. Terima kasih, insyaAllah. So sahabat semua, kalau berminat boleh layari laman web Kismy ya, Kismy. Kismy. Untuk Kismy, Kismy. Okey, insyaAllah. Okey. Spellingnya Kismy lah, betul lah saya tulis kat situ. Betul. InsyaAllah. Okey, so Yang Kau Bunuh Itu Cinta ya, Puan Kaunselor, kena baca buku tu. Okey, Cik Harrison Hussein, tahniah buat Madam Ann, Cikgu Syah dan Tuan Wacana Minda. Terima kasih Tuan kerana bersama kami. Siti Kim Rahman, tahniah Madam Ann, Tuan Wacana Minda dan Cikgu Syah atas perkongsian yang terbaik dengan puisi yang indah. Semoga terus sukses. Terima kasih. Nur Asada, tahniah sahabat tersayang Cikgu Syah, kawan Cikgu Syah ni, perkongsian amat bermanfaat juga dari Tuan Wacana Minda. Okey, insyaAllah. Siti Fatimah Abdul Ghani, Waalaikumsalam, kena yang hebat dan menarik perbincangan insyaAllah. Terima kasih. Baiklah, terima kasih sahabat semua kerana terus setia bersama kami. Cikgu Syah, kita nak minta pendapat Cikgu Syah sikit tentang platform Madam Ann Love Inspiration Series ini. Ini ialah untuk pengetahuan Cikgu Syah dan Tuan Wacana. Ini adalah kali ke-10 ya kami bersiaran bawah platform Madam Ann. So kalau boleh bagi komen sikit macam mana Madam Ann ini supaya terus boleh memberi manfaat, boleh beri pendapat sikit Cikgu Syah tentang platform yang Madam Ann buatkan ini. Silakan Cikgu Syah. Okey, terima kasih Madam Ann. Dan bagi secara peribadi pendapat saya, siri Madam Ann ni memang sangat menarik dan memang sangat memberi inspirasi. Alhamdulillah. Dan banyak info dan ilmu yang boleh dikongsi, dan saya amat berharap Madam Ann akan teruskan sampai bila-bila. Nanti panggil lagi panel-panel lagi yang lebih hebat lagi. InsyaAllah. Semoga supaya kita terus. Terima kasih Amin. Terima kasih Syah atas doa. Terima kasih. Tuan Wacana, sikit komen tentang Madam Ann? Inspirasi cinta ya. Sejujurnya saya sebenarnya sebelum ini tidak pernah tahu tentang wujudnya satu siri inspirasi cinta oleh Madam Ann ini. Tetapi apabila saya diundang oleh Profesor Madya Dr. Muhammad merupakan orang belakang siri ini, bila undang saya pun bukalah page Madam Ann, saya pun belek tengok saya kata masya-Allah. Saya rasa macam saya tak sangka pula ada satu page yang satu portal sebegini yang sangat boleh memberikan inspirasi kepada khalayak, dan saya fikir bahawa
perkara sebegini sepatutnya tidak tersembunyi sebegini. Perkara sebegini perlu diberikan satu ruang dan peluang, perlu diberikan satu pentas yang lebih besar untuk dikembangkan lagi dan lebih memberikan inspirasi kepada khalayak semua di Malaysia. Dan insya-Allah saya di komuniti menulis Malaysia, Persatuan Penyair Malaysia juga sentiasa membuka ruang dan peluang kepada Medan Eng, siri inspirasi cinta ini untuk terus bekerjasama dengan kami untuk sama-sama kita berikan inspirasi dan motivasi kepada khalayak, insya-Allah. Bukan. Okey, tengok. Saya dengar. Ya Allah, ya Tuhan. Abang, tolong. Kenapa mic ni di-mute-kan? Siapa? Hah? Kenapa? Kenapa? Sekejap. Okey. Itu tempat abang. Okey. Cuma gangguan ni tak boleh nak unmute. Okey, saya okey, terima kasih lagi sekali Ibu Syah dengan Tuan Machan. Kat sini boleh dengar? Dan masih lagi masih lagi sekali Cik Siti Fatimah sama kami dicadangkan. InsyaAllah boleh kita ambil Mr. Nur Ibrahim. I'm so proud of you. Thank you. Kita sebab baik saya ini ingin supaya cepat seperti sediakan. Saya ada gangguan teknikal sedikit kat sini. Okey. Okey, kita teruskan sampai ke penghujung. Macam ni, kita nak consider a call to immediate action. Recap, kita dah ada dua insyaAllah. Immediate action hari ini ialah jika ada iman. Boleh dengar Syah? Ha? Ya. Tak ada. Putus-putus. Macam mana nak buat ni?
Dia suara putus-putus. Dia I have Auto problem mute. my laptop, tak boleh nak unmute. I cannot press. I can't. It's stuck. Can't move at all. Tak dengar. Page tengok. Nak repak dah. Okay. Okay. Sudah. Saya ke sana sekejap. Buka kamera. Okey. Okey Syah. Cik semua macam mana boleh dengar? Terpaksa berpindah sudut. Ada gangguan dekat laptop. Baik. Okey, boleh dengar ya. Sekarang ni saya ucap terima kasih lagi sekali kepada sahabat tadi. Kita ada Mr. Not Ibrahim. Thank you sir. Thank you CTF. Another successful figure. Congratulations. Thank you. Kami doakan Tuan cepat sehat sembuh seperti sekala ya. Aktif insyaAllah. La Dolor Konari, Madam N sangat-sangat menginspirasi insyaAllah. Alamanda, terima kasih. Irfan, dah dengar Madam? Okay, thank you. Nak tengok gandingan Madam N and CTF insyaAllah sir. Okay, kita nak recap. Tadi kita dah ambil banyak ilmu daripada Tuan Wacana dan juga Cikgu Syah, dan kita ada masalah teknikal sikit dengan laptop saya, tiba-tiba terganggu ujian. Ujian ini menyebabkan kita bolehlah berkarya menulis puisi ya. InsyaAllah. Dekatkan hati kita. Okay. It's okay Madam Ann. Kami sangat faham bila online. Betul. Tiba-tiba je laptop saya tak boleh nak unmute-kan mikrofon. Okay. So hari ini kita recap dengan call to immediate action from Madam Ann. Izinkan saya ya Tuan Wacana dan Cikgu Syah untuk bersama dengan sahabat penonton kita. Kita nak share ini, key takeaway kita ialah jika cinta ada iman, kita aman. Jika cinta ada ilmu, kita terpandu. Jika cinta ada seni, ia murni. Adunkan iman, ilmu dan seni dalam cintamu, hidup pasti lebih indah. InsyaAllah. Itu yang kita boleh ambil daripada perkongsian kita hari ini. Okey, insyaAllah dengan Tuan Wacana Minda kita atau Tuan Asri Hussein yang bersiaran langsung dari Pahang, dari Kuantan ya, dan insyaAllah Cikgu Syah dari Kota Baru bersama dengan saya dengan satu tujuan yang sama insyaAllah. Dan insyaAllah next week saya nak kongsikan tentang event kita ya Tuan Wacana dengan Cikgu Syah. Minggu depan kita insyaAllah ada
next siri cinta perkongsian menarik dengan tajuk yang sangat hebat juga, Magnet Cintaku Hingga ke Syurga. InsyaAllah saya akan bersama dengan kekasih hati life advisor saya, suami tercinta, Profesor Madya Dr. Muhammad Dr. Muiz, dan juga satu selebriti TV yang sangat tersohor, insyaAllah, Encik Tuan Amin Idris, Personality TV. Kita akan mengupas tajuk ini, Magnet Cintaku Hingga ke Syurga. So sahabat semua jangan lupa bersama dengan kami untuk minggu hadapan ya, insyaAllah. Semoga Allah permudahkan. Okey, terima kasih sekali lagi kepada panel kita berdua yang sangat saya hormati, kagumi dan sangat saya hargai masa walaupun sibuk. Cikgu Syah saya lama dia sampai kali ketiga, dia tak boleh nak tolak dah. Terima, dan Tuan Wacana terima kasih walaupun Tuan seorang yang sangat di pentas arena yang sangat besar, tapi Madam Ann yang baru nak bertatih ini melamar dengan penuh rendah hati. Tuan Wacana sudi bersama dengan Madam Ann, sangat-sangat saya kagumi rendah hati Tuan Wacana itu. Hanya Allah yang dapat membalas segala kebaikan Cikgu Syah dan Tuan Wacana supaya kita sama-sama ya sebarkan kebahagiaan dengan penuh rasa kecintaan, dan insyaAllah rasa kecintaan itu akan kita bawa ke sana sebagai amalan kita, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Itu saja dari saya. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi ya Tuan Wacana dan Cikgu Syah. Ya, kita sudahilah ya majlis kita hari ini. Terima kasih semua sahabat yang bersama kami daripada awal tadi ya sehingga sekarang dah 12 suku. InsyaAllah kalau ada rezeki kita bersama lagi. Okey, semua yang baik itu dari Allah, segala kekurangan itu dari saya. Mohon maaf ya. Segala yang elok kita ambil manfaat, segala kekurangan kita sama-sama baiki. Kita tutup majlis kita hari ini insyaAllah dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. InsyaAllah kita sama-sama sebarkan kebahagiaan dengan penuh rasa kecintaan ya. Dengan doa yang kita selalu baca, lupa pula nak baca doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Wacana Syah.